Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Zulaika binti Zulkifli memegang nombor matrik A1968113. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan menerangkan secara ringkas tentang kepimpinan abad 21. Okey. Apa yang akan saya apa yang akan saya bentangkan adalah yang pertama iaitu wawasan diri, yang kedua 5 sifat kepimpinan dalam diri saya, dan yang ketiga adalah kesimpulan daripada kepimpinan abad 21. Okay. Yang pertama iaitu wawasan diri. Jadi wawasan diri yang saya tetapkan pada diri saya ni adalah 4. Yang pertama wawasan sebagai anak, yang kedua wawasan sebagai pelajar, dan yang ketiga wawasan sebagai ahli organisasi, dan yang keempat wawasan sebagai masyarakat ataupun rakyat. Wawasan sebagai anak ni adalah saya sebagai seorang anak kepada ibu dan ayah saya. Jadi apa tanggungjawab saya sebagai seorang anak adalah menghormati dan menyayangi ibu ayah saya, seperti mana kisah sahabat Nabi Sayyidina Uwais Al-Qarni. Yang kedua adalah tentang wawasan sebagai pelajar. Wawasan sebagai pelajar di mana saya perlu patuh pada arahan guru. Yang kedua, saya perlu menghormati guru, dan yang ketiga adalah membantu guru. Seperti mana Imam Ash-Shafi'i ada menasihati ataupun menasihati penuntut ilmu, adab-adab penuntut ilmu bersama guru-guru dan sebagainya. Okey, dan yang ketiga, wawasan sebagai ahli organisasi. Jadi wawasan sebagai ahli organisasi ni dia lebih kepada kelab lah. Bagaimana saya di dalam sebuah ahli organisasi. Saya bekerjasama dengan ahli, dan yang kedua saya patuh dan wala kepada arahan pemimpin. Okey. Seterusnya, yang keempat adalah wawasan sebagai masyarakat ataupun rakyat. Bila mana saya di dalam sebuah negara, saya sebagai rakyat Malaysia. Okey, kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi, yang pertama saya kena patuh dan walak pada arahan pemimpin, iaitu Perdana Menteri kita ataupun Sultan kita. Okey, yang kedua adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ni dia lebih kepada bersama masyarakat lah, diri saya bersama masyarakat. Okey. Jadi contoh yang saya bawakan untuk wawasan diri sebagai anak ni seperti mana kisah sahabat Nabi Sayyidina Uwais Al-Qarni, yang mana beliau ini Sayyidina Uwais Al-Qarni ni dia terkenal dengan kerajaan langit. Kerana apa? Kerana dia menyedari akan tanggungjawab dia sebagai seorang anak. Okay, jadi Uwais Al-Qarni ni dia hidup pada zaman dahulu. Dia hidup dalam kesusahan. Dia tinggal di Yaman, dia hidup kesusahan. Jadi daripada ketika itu pada waktu kecil Uwais Al-Qarni ni dia menjaga ibunya sehinggalah Uwais Al-Qarni menjadi dewasa, tumbuh menjadi dewasa, dan ibunya ibunya telah jatuh sakit dan mengalami lumpuh. Okay. Pada satu hari ibu Uwais Al-Qarni ni dia berkata kepada Uwais Al-Qarni bahawa dia mempunyai hajat untuk menunaikan haji. Okay. Seperti kita tahu, Uwais Al-Qarni ni tinggal di Yaman. Jadi perjalanan daripada Yaman ke Makkahul Mukarramah tu sangat-sangat jauh, dan pada waktu itu Uwais Al-Qarni pula dalam keadaan yang sangat susah. Jadi Uwais Al-Qarni dia hanya ada satu cara, di mana dengan tubuh dia yang sasa, Uwais Al-Qarni dia cuba menggendong lembu di belakang badan dia. Lepas tu dia jalan mengelilingi kawasan tempat tinggal dia lah, tempat tinggal beliau. Lepas tu waktu tu penduduk masyarakat dekat sekitar kawasan tempat tinggal Uwais Al-Qarni ni dia macam memandang pelik lah dekat Uwais ni. Kenapa dia angkat dia gendong lembu dekat badan belakang dia. Jadi bila sampailah satu hari Uwais Al-Qarni dia keluar, dia orang kata dia tuntut janji dia lah, dia melaksanakan janji dia kepada ibunya untuk menunaikan haji. Jadi dengan Uwais Al-Qarni dia menggendong ibunya di belakang dia, dan sewaktu itu masyarakat ataupun penduduk di sekitar kawasan Uwais Al-Qarni barulah faham kenapa Uwais Al-Qarni digendong lembu di belakang badan beliau lah pada waktu itu. Dan
apa yang nak dikatakan kat sini adalah bila mana seorang anak ataupun saya lah lebih kepada tegur untuk saya juga. Okay. Bila mana seorang anak dia tinggal bersama ibu dan ayah, kita patuh sayang, berbakti kepada ibu dan ayah kita. Sebab apa? Sebab jasa ibu dan ayah kita ni dia sangat-sangatlah besar. Kita bagilah duit 1,000 sekalipun tak akan mampu balas jasa ibu dan ayah kita yang bersusah payah menjaga kita, membesarkan kita, macam itulah. Okay, itu adalah contoh wawasan diri sebagai anak. Okay, yang kedua, saya bawa contoh pula wawasan diri saya sebagai seorang pelajar. Okay, jadi dekat gambar yang pertama, banyak ilmu namun lupa belajar adab dan akhlak. Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, belajarlah adab sebelum mempelajari satu ilmu. Kerana apa? Kerana bila mana kita mengetahui adab, kita belajar adab, kita menjaga adab bersama guru kita, tidak kisahlah guru ataupun sesiapa yang menyampaikan ilmu, maka Allah memudahkan seseorang itu untuk memahami sesuatu ilmu. Walaupun orang tu dia tak pandai ke, tapi bila kita tahu adab, kita belajar adab, Allah akan memudahkan untuk memahami sesuatu ilmu tu. Macam tu lah. Itu antara Imam Malik lah yang memberitahu lah, yang menegaskan, yang memberi nasihat kepada penuntut ilmu. Imam Malik ialah guru kepada Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i juga pernah memberi nasihat atau kepada penuntut ilmu ni dengan 6 perkara, iaitu kecerdasan, semangat, bersungguh-sungguh, wang, bersahabat dengan guru, dan tempoh waktu yang sangat lama. Sebab penuntut ilmu ni bukanlah hanya 1 jam atau 2 jam, malah boleh menjadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Okey, dan yang terakhir adalah wawasan diri sebagai masyarakat ataupun rakyat. Okey, masyarakat. Okey, kalau saya pergi kepada rakyat dulu. Rakyat di mana adab bersama pemimpin. Bila kita sebagai rakyat Malaysia, adab kita bersama pemimpin kita, Perdana Menteri ataupun Sultan ataupun Menteri Besar, pemimpin-pemimpin, ketua orang kata ketua kampung. Apa adab dia? Adalah yang pertama yang saya bawa adalah wajib mematuhi kepada arahan pemimpin. Sebab apa? Sebab pemimpin ni tanggungjawab dia besar. Jadi kalau seandainya dalam satu tempat tinggal tu, masyarakat ataupun rakyat tu dia tak dengar pun kata pemimpin, apa akan jadi pada sebuah negara tu? Akan jatuh lah. Sebab apa? Sebab rakyat tak nak dengar cakap pemimpin, sedangkan pemimpin mengetahui apa yang terbaik untuk rakyat. Okey, maksudnya pemimpin dia lebih kepada membawa tanggungjawab dia lah sebagai itu memimpin rakyat ni dalam supaya sentiasa dalam keadaan yang baik. Okey, seterusnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa amar ma'ruf nahi munkar? Sebab amar ma'ruf nahi munkar ni bagi saya bawa diri saya bila mana saya berada dalam masyarakat. Okay. Sebab apa? Sebab masyarakat sekarang ni sebab kita ni hidup, manusia ni hidup ada sebagai khalifah di muka bumi. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ni bukan tanggungjawab saya, malah tanggungjawab semua orang. Semua orang yang mempelajari agama Islam, semua orang yang mengetahui baik dan buruk, perlulah melakukan amar ma'ruf. Wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar bersama sendiri. Okay. Jadi itu adalah antara wawasan diri yang saya bawakan. Okay, yang seterusnya saya bawakan adalah 5 sifat kepimpinan yang ada pada diri saya. Okay, jadi setiap manusia ni dia diciptakan dengan mempunyai sifat kepimpinan tersendiri dalam diri masing-masing. Akan tetapi yang membezakan adalah bagaimana seseorang itu dia mengaplikasikan sifat kepimpinan dalam sesebuah organisasi ataupun sebuah keluarga ataupun bersama ataupun dalam sesebuah negara. Okay. Jadi sifat kepimpinan pertama bagi untuk saya adalah petah berbicara. Okay, jadi kelebihan ini dia lebih membantu saya untuk bermudah untuk berkomunikasi bersama masyarakat di sekeliling saya. Dan bukan itu saja, dengan adanya kelebihan macam ni, dengan adanya kelebihan seperti ini, dia memudahkan saya untuk menyampaikan dakwah kepada orang ramai. Okay.
Saya bawakan contoh iaitu sahabat Nabi, saya ambil daripada kisah sahabat Nabi SAW iaitu Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ni, dia mempunyai suara yang sangat lantang. Walaupun dia sedang berbual biasa bersama sahabat-sahabat yang lain, akan tetapi dengan suara lantang Thabit bin Qais ni, beliau dilantik oleh Nabi SAW untuk menjadi jurucakap kepada Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab dia Thabit bin Qais ni dia pandai bersyair, dia pandai berpidato. Jadi perkara-perkara itu boleh menarik minat untuk orang ramai lebih dekat kena Islam. Okey, seterusnya adalah kuat beribadah dan sabar. Okey, kuat beribadah ni bukanlah saya nak katakan saya sentiasa beribadah, tidak. Tapi kuat ibadah ni dia adalah untuk menanamkan diri saya supaya sentiasa menjaga hubungan baik saya dengan pencipta kita. Bukan saya saja tapi semualah. Okey, masyarakat, orang kata hamba. Sebab tujuan manusia diciptakan adalah menjadi hamba kepada pencipta kita, iaitu Allah SWT. Jadi setiap tindak tanduk kita sebagai hamba ni adalah dengan ketentuan dia. Dan segala yang ada dekat bumi ni adalah segalanya pinjaman daripada Allah. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan kat bumi ni adalah dengan ketentuan Allah SWT dan perancangannya lah. Jadi nak cakapnya saya kuat beribadah ni seperti menjaga solat, jaga solat 5 waktu, melakukan solat sunat, solat tahajud, bangun pada waktu malam, solat tahajud dan berzikir. Sentiasa bersifat itu semua adalah antara kuat beribadah yang boleh dilakukan lah, antara ibadah yang saya boleh lakukan. Okay. Jadi diambil daripada kisah Nabi Daud AS, yang mana pada waktu malam Nabi Daud dia mampu ni yang diceritakan adalah, yang dikisahkan adalah Nabi Daud AS ni pada waktu malam beliau bahagikan masa, beliau dapat membahagikan masa dengan pada waktu malam tu boleh ada 3 kali tidur, 3 kali solat, bangun untuk solat malam. Buktinya malam tu memang waktu untuk Nabi Daud AS beribadah kepada Allah. Okey, sabar. Sabar yang sabar ni, kenapa sabar? Sebab dunia adalah tempat ataupun ujian untuk setiap manusia. Jadi kalau kita ditimpa ujian, bagaimana kita sabar dengan hadapi ujian, tempuh ujian tu walaupun kita rasa macam susah sekalipun, tapi kita sabar. Kita tak mudah menyerah. Jadi itu antara yang sifat yang ada pada saya sangat-sangat penyabar. Dan sabar itu yang buatkan kita jadi kuat untuk maju dan untuk terus ke hadapan. Okey. Seterusnya, berani. Sifat berani dia bukan sahaja dengan apa yang kalau kita tanyakan kepada masyarakat, berani tu macam mana? Berani tu bukan saja dengan memerangi musuh di medan pertempuran, tetapi berani ni pada waktu zaman sekarang, zaman kini, zaman globalisasi sekarang, dan berani adalah bagaimana diri saya sendiri atau diri sendiri berani dalam menegakkan sesuatu kebenaran. Dia lebih kepada amar ma'ruf nahi munkar jugalah berani ni. Jadi macam mana diri kita melawan rasa takut dalam diri kita ni untuk jadi berani bercakap di hadapan masyarakat ramai, untuk berani dalam mempertegakkan, dalam menegakkan dan mempertahankan agama Islam. Macam tu. Berani ni memang daripada medan peperangan lah. Sifat berani tu adalah dengan macam mana seseorang tu menghadapi di medan pertempuran. Seperti sahabat Rasulullah, sahabat terdekat Rasulullah, Sayyidina Umar Al-Khattab, yang sangat-sangat berani di medan pertempuran. Memang tidak asing lagi lah nama Sayyidina Umar Al-Khattab ni di medan pertempuran. Jadi untuk zaman sekarang ni, macam mana berani tu adalah dengan pemimpin tu berani dalam tanggung segala risiko. Macam seperti yang waktu zaman COVID-19.
um, Yang berhormat Muhyiddin Yassin, sewaktu itu PKP COVID-19, beraninya beliau dengan tanggung risiko sewaktu negara sedang dilanda wabak. Okey. Okey. Itu adalah sifat antara sifat berani yang sangat-sangat kuatlah, sangat hebat. Okey, seterusnya. Okey, dengan memberi khidmat. Okey, yang seterusnya adalah memberi khidmat. Okey, sifat kepimpinan yang seterusnya adalah memberi khidmat. Okey, kenapa memberi khidmat? Kerana bila khidmat ni dia lebih kepada memberi pertolongan lah, memberi pertolongan kepada orang di masyarakat ataupun orang yang berada di sekeliling kita. Tidak kisahlah keluarga ataupun sahabat-sahabat ataupun jiran ataupun semua yang berada di sekeliling kita. Memberi khidmat ni bukanlah sahaja tertumpu kepada pemimpin, tapi diri kita sendiri. Diri kita untuk keluarga kita, macam mana kita beri bantuan kepada keluarga kita, macam mana kita tolong keluarga kita daripada kesusahan, daripada apa-apa segala musibah yang melanda macam tu. Jadi memberi khidmat ni bukan sahaja dengan beri bantuan, bukan sahaja dengan memberikan sumber kewangan, beri bantuan daripada sumber kewangan, tetapi khidmat ni adalah sumber tenaga, tolong menolong antara satu sama lain macam tu. Itu maksudnya memberi khidmat. Jadi ini contoh-contoh yang berkhidmat lah untuk pemimpin. Okey. Dan yang terakhir adalah kuat, semangat dan sumber inspirasi. Kenapa saya gabungkan sekali ketiga-tiga ni? Sebab bila mana ada kuat, pasti akan ada semangat dalam diri masing-masing, dan dengan adanya semangat boleh menjadi sumber inspirasi kepada masyarakat ataupun orang-orang di luar sana. Okey. Kuat ni bila mana dia bukan sahaja pada segi fizikal kuat ni, tetapi kuat ni adalah daripada segi fizikal dan mental, luaran dan dalaman kita, zahir dan batin kita. Sifat kuat tu, bagaimana kuatnya diri kita itu untuk dalam menangani segala cabaran dan permasalahan yang berlaku, dan bagaimana kita menghadapi segala perkara-perkara negatif yang melanda diri kita. Itu kuat. Itu antara yang saya boleh katakan kuat. Dan kuat itu dah membawa kepada semangat kita untuk terus berjuang, untuk terus ke hadapan, untuk terus berikan kebaikan kepada orang lain, untuk terus menjadi inspirasi, sumber inspirasi kepada masyarakat di luar sana. Okey, jadi contoh yang saya bawakan adalah Yang Berhormat Muhyiddin Yassin. Kenapa? Sebab Yang Berhormat Muhyiddin Yassin ni, beliau yang pertama saya cakap tadi, dia seorang berani. Okey, berani. Dan yang kedua, beliau adalah seorang yang sangat kuat. Kuat daripada segi fizikal dan mental beliau. Walaupun sewaktu pemerintahan beliau, sewaktu PKP ataupun COVID-19, negara sedang dilanda wabak, penyakit. Dalam masa yang sama, beliau juga sedang diuji dengan sakit beliau. Sakit yang serius lah, saya tak dapat nak ungkapkan lebih lah sebab tidak dapat kepastian yang sebenar. Jadi Yang Berhormat Muhyiddin Yassin ni, dia seorang pemimpin yang sangat berani, sangat kuat, dan semangat beliau membuat menjadikan masyarakat turut bersama-sama dengan beliau untuk menjadi semangat dan untuk menjadi kuat untuk menempuh segala cabaran yang melanda lah sewaktu itu. Jadi itu menjadikan sumber inspirasi untuk semua. Ialah bagaimana sewaktu Malaysia telah pun sembuh daripada wabak virus tu. Bagaimana rakyat Malaysia sewaktu itu sangat-sangat sedih kerana orang yang sangat hebat sedang macam tu lah, sedih. Saya rasa sedih. Jadi tak apa, saya teruskan. Jadi saya nak katakan di sini bahawa saya yakin dan pasti bahawa setiap daripada kalangan kita ni pasti mempunyai sumber inspirasi masing-masing dalam kepimpinan dan sebagainya. Jadi antara sumber inspirasi saya yang terbesar adalah Yang Berhormat Muhyiddin Yassin. Okay. Dan
dan kenapa Yang Berhormat menjadi sebuah inspirasi kerana sifat kepimpinan yang beliau tunjukkan sangat menginspirasikan semua rakyat Malaysia, bukan saja rakyat Malaysia akan tetapi di luar negara juga, yang membawakan yang menjadikan beliau sebagai sumber inspirasi semua. Okay, jadi kesimpulannya, kepimpinan ini bukan sahaja tertumpu kepada sifat-sifat kepimpinan bukan sahaja tertumpu kepada yang digelar pemimpin, tetapi sifat kepimpinan ini ada pada setiap diri masing-masing. Setiap individu pasti mempunyai sifat kepimpinan masing-masing. Jadi sifat kepimpinan ini perlulah keluarkan bagaimana sifat kepimpinan ini perlulah kita keluarkan, tunjukkan bagaimana sifat kepimpinan itu sendiri. Jadi sudah terang lagi bersuluh, kepimpinan ini memang sejak ada, memang sejak azali lagi, dari zaman Nabi lagi. Dan kita lihatlah bagaimana seseorang pemimpin itu dapat mengaplikasikan sifat kepimpinan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itu aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Maaf salah silap. Maaf segala salah tutur kata saya. Dan yang baik itu datang daripada Allah, dan yang buruk itu datang daripada diri saya. Semuanya, segala-galanya adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.